Pertama sekali ialah berkenaan dengan Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda tentang cucunya ini, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini adalah tuan ataupun pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Fi'ataini 'azimataini minal muslimin, dan Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kaum mukminin dengan siapa? Dengan Hasan, ataupun melalui Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, kata-kata Rasulullah itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah pun berlaku selepas Ali radhiyallahu anhu, ayah kepada Al-Hasan, dibunuh, dan Al-Hasan telah dilantik menjadi khalifah. Okey. Al-Hasan bin Ali dilantik menjadi khalifah selepas ayahnya, khalifah yang keempat, dibunuh, okay, sebagai khalifah. Bukan menggambarkan sistem apa dia, apa dia panggil tu, raja yang kalau raja mewarisi dia panggil apa? Monarki. Okey. Ini bukan sistem monarki, tidak. Tetapi ini adalah sistem syura dalam Islam, di mana mereka melihat bahawa Al-Hasan adalah yang terbaik selepas Ali radhiyallahu anhu. Okey. Dan Al-Hasan radhiyallahu anhu pada asalnya mengikut beberapa riwayat berbincang melihat kepada keadaan umat Islam yang telah berpecah kepada dua, pengikut Ali dan juga pengikut Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Hasan apabila memerhatikan perkara ini, okay, berbicara kepada beberapa pembesar-pembesarnya ataupun menteri-menterinya, adakah kita nak teruskan peperangan atau kita nak berdamai? Okey. Jadi secara umumnya Al-Hasan lebih cenderung kepada berdamai, dan cara Al-Hasan berdamai ialah dengan ringkasnya menyerahkan kuasa kepada Muawiyah radhiyallahu anhu Allah. Okey. Dan dengan itu tahun tersebut dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun perpaduan. Okey, dan itulah takwil ataupun tafsir, huraian kepada hadis Nabi SAW bahawa Allah akan mengumpulkan dengan Al-Hasan, apa dia? Dua pihak, dua kumpulan besar di kalangan umat Islam yang bertelagah. Okey. Okey. Raihanah, asal maksud raihanah ialah benda yang kita suka cium dengan hidung. Kita suka hidu kan, benda yang wangi lah yang kita suka hidu. Okey. Jadi Rasulullah SAW para sahabat mensifatkan Al-Hasan dan Husain sebagai raihanata, dua kesayangan, dua anak kesayangan, ibarat bunga yang wangi yang disukai oleh Rasulullah SAW. Okey. Berkenaan dengan Al-Hasan dan Al-Husain, kita dapati Al-Hasan adalah abang, Al-Husain adalah adik. Okey. Dan secara umumnya, kalau seseorang itu benar-benar mencintai keluarga Rasulullah SAW, okey, dia tidak akan mengkhususkan satu sahaja dari kalangan cucu-cucu Rasulullah SAW. Kita tahu ada Al-Hasan, adiknya Al-Husain. Lagi siapa? Kita tahu ada Umamah, anak Zainab kan? Umamah yang Nabi dukung semasa solat. Okey. Dan adalah beberapa yang lain cucu Rasulullah SAW. Jadi kenapa perlu dikhususkan satu dan diabaikan yang lain? Okey. Dan berkenaan dengan Hasan dan Husain pula, dari sudut keutamaan, sepatutnya siapa? Al-Hasan yang merupakan abang. Okey. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, mengikut ahli sunnah wal jamaah, dalam hadis-hadis yang sahih, Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi adalah keturunan Al-Hasan. Keturunan Rasulullah lah, betul lah. Tapi melalui siapa? Melalui Hasan, dan bukannya melalui Husain. Okey. Manakala mengikut Syiah, okay, keturunan Imam Mahdi yang akan keluar nanti kemudian adalah daripada keturunan Al-Husain. Okey.
So itu antara perbezaan yang ada di kalangan ataupun di antara sunnah dan syiah. Okay. Secara umumnya ahli sunnah wal jamaah menghormati para sahabat, okay, menghormati keluarga Rasulullah SAW keseluruhannya, isteri-isteri baginda, menghormati juga sanak saudara Rasulullah SAW, dan menghormati anak-anak dan cucu-cucu Rasulullah SAW keseluruhannya. Okay. Dan bila disebut Ahlul Bait, maka Ahlul Bait yang dihormati adalah mereka yang satu, keturunan Rasulullah, tak kira daripada siapa. Okay. Yang kedua ialah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kalau kita tahu seorang tu keturunan dia sah Rasulullah, tetapi dia adalah rasul bid'ah, wal khurafat, dia adalah kepala, okay, ketua lah, bahasa Indonesia kepala kan ketua kan, dia adalah kepala kepada bid'ah dan khurafat. Adakah kita menghormatinya? Kita tidak menghormatinya, okay? Kerana dia sendiri tidak menghormati keluarganya, dia sendiri tidak menghormati siapa? Datuknya, iaitu siapa dia? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cinta siapa? Keluarga Rasulullah ke keluarga kita? Lebih siapa? Kita nak cinta siapa? Keluarga Rasulullah ke keluarga kita? Nak lebihkanlah yang mana satu? Keluarga kita lah kan? Macam mana? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada apa dia? Kerabat-kerabat kamu lah. Kerabat maksudnya yang terdekat lah. Bukankah begitu? Ataupun kita, kalau kita tahulah seorang tu keluarga kita, seorang tu keluarga Rasulullah kan, dan kita ada sedikit duit yang perlu diberikan kepada salah satu daripada mereka berdua, okey, nak bagi siapa? Keluarga sendiri ke keluarga Rasulullah? Jangan belakang, sendiri ke Rasulullah? Sendiri. Sini? Sendiri juga. Okey. Duka citanya salah. Okey. Duka citalah. Okey. Kerana Umar bin Al-Khattab mengatakan, okey, demi Allah wahai Al-Abbas. Okey. Abbas pakcik Rasulullah kan. Okey. Gaduhlah Umar dengan Abbas, yang pentingnya kan, gaduh sekali. Abbas bawa masuk Abu Sufyan. Umar nak bunuh Abu Sufyan. Okay. Bila masuk dalam kemah Nabi, Umar kat belakang kejar. Okay. Abbas kata, Umar, kau nak bunuh dia kerana dia bukan keluarga kau. Itu je yang kau nak buat. Okay. Umar mengatakan, demi Allah wahai Al-Abbas. Okay. Apa dia kata? Sesungguhnya keluarga Rasulullah lebih disukai, lebih dicintai oleh aku daripada keluargaku sendiri. Okay. Demi Allah. Okay. Semasa engkau masuk Islam, okay, aku lebih gembira daripada sekiranya Al-Khattab masuk Islam. Kerana aku tahu, okay, aku dapat lihat bagaimana gembiranya Rasulullah SAW semasa engkau masuk Islam, wahai Abbas. Okay. Jadi kat sini kita di satu sudut, Ahlul Bait, kan, keluarga Rasulullah perlulah didahulukan daripada keluarga kita sendiri. Kerana itu adalah keluarga Rasulullah. Tapi dengan syarat tadilah, iaitu yang ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita ada sejumlah duit. Contohlah kan, kita kena bagi salah satu daripada mereka berdua. Kalau kita boleh bagi pecah dua, berpecah dua lah. Kalau kita tak boleh juga, ada baiknya kita bagi yang keluarga Nabi SAW itu, tetapi dengan syarat lain, iaitu bagi dengan niat hadiah. Kita pergi kat dia kan, kita tengok dia miskin dan semua kan, kita tahu dia keluarga Rasulullah, kata Syekh ambil lah sedekah, kita kata kat dia sedekah. Artinya kita telah menghina dia, kerana dia tak boleh makan sedekah, haram dia makan sedekah. Jadi kalau dia akan mengatakan terima kasih, tetapi saya tak boleh makan sedekah. Okay, saya ingat itu elok-elok.